أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat sama-sama kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, bersama-sama dengan orang-orang yang baik, dengan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan segala kebaikan kepada kita bermula pada pagi hari ini sehinggalah kepada perjalanan seluruh pengimarahan umur kita sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam ayat yang ke-92 dalam surah Taubah berkaitan tentang kesedihan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa ardah yang ingin menyertai satu misi peperangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan beberapa orang sahabat, sehingga Al-Imam Al-Baghawi menyatakan mereka-mereka ini termasuk daripada kalangan Al-Bukaun. Ada 7 orang yang menangisi kesedihan mereka tak dapat menyertai jihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Peristiwa ini ketika mana mereka datang untuk menawarkan diri menyertai peperangan bersama dengan baginda Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul tala ahmilukum alaihi qul tala ahmilukum. Nabi kata, aku tidak mempunyai apa-apa yang boleh aku berikan kepada kamu sehingga kan tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka datang kepada Rasulullah untuk menawarkan diri, ya Rasulullah, kami ingin menyertai jihad bersama-sama dengan kamu. Dan berilah kepada kami beberapa keperluan seperti binatang tunggangan, alat-alat kelengkapan perang dan sebagainya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku tidak mempunyai apa-apa yang boleh aku berikan kepada kamu. Rasulullah bersedih dan mereka turut lebih bersedih kerana pada masa semangat juang yang begitu tinggi untuk menyertai misi peperangan Tabuk pada masa itu tak dapat mereka lakukan. Nabi kata, aku tidak ada apa-apa yang boleh aku berikan kepada kamu, sama ada daripada sudut kelengkapan, keperluan dan lain-lain. Lalu mereka pulang ke rumah dalam keadaan mengalir air mata. Dan tangisan mereka ini sampai mereka disebut dengan Al-Bukaun. Mereka-mereka yang bersedih. Al-Imam Al-Baghawi menyenaraikan ada 7 orang sahabat. Kesedihan mereka kerana tak dapat terlibat dalam al-jihadu fi sabilillah bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Ringkasan kisah ini kita buka dalam sesi kita pada pagi ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan alamat kebaikan kepada kita apabila yang pertama kita suka kepada perkara baik. Yang kedua, kita suka ketika melakukan perkara kebaikan tersebut. Yang ketiga, kita bersedih kalau kita terlepas perkara kebaikan tersebut. Dan yang keempat, kita rasa menyesal kalau kebaikan tersebut tak dapat kita buat. Asbab daripada peluang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekecil-kecil perkara untuk kita terlibat dengan kebaikan. Pagi ini mungkin ada sebahagian daripada kalangan kita yang berhasrat untuk menyertai misi yang sama dalam program Semarak Subuh pada pagi ini. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita yang pagi ini mungkin sahaja terhalang. Ada kehalangan-halangan saat akhir yang mereka tak dapat sertai. Semangat mereka mungkin membuak-buak, semangat mereka mungkin begitu bersemangat pada malam hari untuk hadir pada pagi ini. Tetapi dalam ramai-ramai orang yang mungkin tak berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala,
untuk berada pada majlis-majlis yang baik seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita. Pada setiap kehendak perancangan kita diizinkan berdasarkan kepada qudrah dan iradah Allah untuk kita berada pada tempat sebegini. Sebab itu dinyatakan kalau kita ni suka kepada kebaikan dan kita suka ketika kita melakukan kebaikan dan kemudian kita bersedih tak dapat melakukan kebaikan yang kita telah rancangkan, mengambil intipati dan semangat para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in wa ardah, yang pada masa itu melihat kesedihan sahabat ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dirakamkan pada ayat yang ke-92 dalam surah Taubah. Yang kedua, pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum baginda diangkat menjadi rasul, peristiwa ini disebut dengan Halaf al-Fudul. Ada satu orang pedagang Yaman yang datang ke Makkah untuk berniaga. Tetapi beliau telah dizalimi, dianiaya, hartanya dirampas, dia dibuli, dinafikan haknya oleh satu orang pembesar Quraisy yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini pada masa zaman itu tak ada siapa-siapa boleh sebut dengan dia. Tak ada siapa-siapa boleh tegah dia. Dia sesuka hati untuk buat sehingga kan dia seolah-olah menjadi satu orang pemuka Quraisy yang tak ada siapa berani bercakap dengan dia. Jadi pedagang Yaman ini, satu orang ini menjadi mangsa keadaan pada masa itu. Ketika dia diperlakukan, dinafikan hak, diambil hartanya secara zalim, dianiaya dan dibuat bermacam-macam kepada dia. Sampai dia minta keadilan. Dia minta sebelah sini, orang buat tak tahu. Dia cakap pada sini, orang buat tak tahu. Akhirnya tak ada siapa sahut. Pada masa permintaan dia minta menuntut keadilan atas apa berlaku kepada dirinya, dizalimi dengan begitu teruk sekali. Akhirnya apa dia buat? Minta sana tak boleh, minta sini tak boleh. Tak ada siapa melayan dia. Dia kemudian naik ke atas puncak Jabal Abi Qubais, mengungkapkan beberapa bait syair, mengadu tentang dirinya. Dia melantunkan syair menyatakan bahawa diri aku dizalimi. Tak ada siapa nak bersuara, tak ada siapa nak tengok aku dizalimi, tak ada siapa nak dengar cakap aku, tak ada siapa yang nak sahut seruan aku untuk sama-sama menuntut keadilan. Suaranya dilaungkan dengan begitu kuat sehingga pada akhirnya menarik perhatian. Beberapa kelompok-kelompok orang awam yang sedang lalu lalang di situ berhenti dan kemudian dengar apa sebenarnya isi kandungan syair pedagang Yaman ini. Daripada sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya ramai. Lalu mereka bersepakat yang kumpulnya bukannya pembesar, yang kumpulnya adalah daripada kalangan orang-orang awam. Mereka kata kita kena buat sesuatu kepada pedagang daripada Yaman ini. Walaupun dia bukan datang daripada orang Makkah, tapi kita kena buat sesuatu untuk supaya keadilan dia dapat ditegakkan. Akhirnya mereka duk fikir-fikir, berbincang. Pada masa itu ada satu orang yang boleh bercakap dengan Al-As ibn Wa'il, dan Al-As ibn Wa'il akan dengar cakap dia. Duk cari-cari siapa, ada satu orang namanya Abdullah bin Jud'an. Jadi akhirnya mereka bersepakat untuk bergerak beramai-ramai pergi ke rumah Abdullah bin Jud'an untuk menuntut keadilan kepada pedagang daripada Yaman ini yang telah dibuli oleh Al-As ibn Wa'il. Mereka bergerak bersama-sama. Daripada sedikit, kemudian bertambah ramai. Salah seorang yang menyertai misi ini, pergerakan ini ke rumah Abdullah bin Jud'an pada masa itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Nabi menyertai misi itu? Yang dianjurkan oleh orang bukan Islam, beramai-ramai pergi jumpa dengan Abdullah bin Jud'an. Kerana objektif pada masa itu untuk menegakkan keadilan yang telah dialami oleh pedagang daripada Yaman ini sehingga dizalimi sampai tak ada siapa nak menyuarakan keadilan untuknya. Sampai melibatkan pembesar-pembesar daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jumpa dengan Abdullah bin Jud'an. Mereka kata, kami minta sesuatu daripada kamu. Tak ada siapa yang boleh bercakap dengan Al-As ibn Wa'il untuk memberitahu kepada dia, suruh dia berhenti atas apa yang dia buat. Bukan setakat kepada pedagang daripada Yaman ini. Kami bimbang. Nanti ada lagi pedagang lain datang, dia akan buat benda yang sama. Dia akan buli orang lain juga. Kamu seorang saja yang kami rasa boleh bercakap dengan dia, memberitahu kepada dia. Akhirnya pertimbangan itu dibuat oleh Abdullah bin Jud'an bercakap dengan Al-As ibn Wa'il untuk sekurang-kurangnya
dapat mengurangkan serba sedikit perbuatan dia yang sudah menjadi rutin kebiasaan pada setiap kali kedatangan pedagang datang ke Makkah. Peristiwa ini disebut dalam kitab dengan Halaf al-Fudul, ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyertai misi yang dijalankan untuk menegakkan keadilan pada satu orang yang dizalimi. Dua cerita ini, satu tentang kesedihan tak dapat buat baik di kalangan para sahabat. Yang kedua menyertai dalam apa juga perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan untuk umat, sekalipun yang dianjurkan oleh orang bukan Islam. Kita membaca perjalanan delegasi Sumut Flotilia yang dianjurkan oleh orang bukan Islam, tetapi disertai oleh orang Islam atas dasar tujuan yang sama untuk pergi kepada satu objektif menuntut keadilan untuk saudara-saudara kita di Palestin. Sufyan ibn Umayyah pada masa peperangan Hunain, dia belum masuk Islam. Tapi bila tengok Rasulullah memimpin ketenteraan salah satu delegasi yang begitu ramai, sehingga bawa kepada 10,000, ada tambahan 2,000 orang. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada beberapa koleksi baju besi, pakailah. Yang dia ada koleksi beberapa alat kelengkapan perang, pakailah untuk kegunaan umat Islam." Dia bukan umat orang Islam, tapi bagi kepada Rasulullah pada masa peperangan Hunain, pakailah yang kamu boleh gunakan untuk manfaat. Tapi ketika Rasulullah mengkhabarkan kemenangan umat Islam setelah peperangan Hunain, betapa dia mendapat satu hadiah paling berharga dalam hidupnya, iaitu akhirnya dia melafazkan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi kita dengan misi Sumut Flotilia ni ada satu orang yang telah pun mengucapkan lafaz syahadah. Dalam waktu penglibatan orang Islam dalam misi ini, mereka tengok sendiri bagaimana kepribadian, bagaimana akhlak yang mereka bawa, bagaimana agama yang dibawa, supaya pada akhirnya misi yang dianjurkan oleh orang bukan Islam untuk menuntut keadilan, untuk terlibat dengan kebaikan, pastinya manfaat akan beri semula dalam intipati agama yang penuh rahmat, iaitu agama Islam yang barakah. Kata guru saya, kita memahami agama kita dan jangan biar orang, jangan paksa orang faham agama macam mana kita faham agama, yang kadang-kadang tersilap dalam pemahaman itu. Pemahaman kita mungkin ada tersasar sedikit, dan kita minta orang faham agama macam mana kita faham agama yang kadang-kadang tersasar. Seolah-olah kita dah tersasar, tapi kita minta orang lain tersasar sama macam kita juga. Sedangkan pemahaman agama ini dibahaskan dengan begitu teliti, dengan begitu terperinci daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman kita pada hari ini. Silsilahnya dibawa daripada silsilah yang barakah daripada para alim ulama sampai pada kita hari ini. Hadirin hadirat, kita tak akan jumpa di zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman dan zaman Sayyidina Ali. Apa keistimewaan pada zaman ini? Zaman Rasulullah dan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Di mana kita akan jumpa pada satu orang, beliaulah orang yang juga memiliki kecemerlangan dalam bidang kepimpinan, dan beliau jugalah memiliki kecemerlangan dalam bidang agama. Umara dan ulama terhimpun pada orang yang sama. Rasulullah lah umara, Rasulullah lah ulama. Sayyidina Abu Bakar lah ulama, Sayyidina Abu Bakar lah umara. Demikianlah Sayyidina Umar, demikian Sayyidina Uthman dan demikian Sayyidina Ali. Ini zaman keemasan di mana umara dan ulama cemerlang dalam ilmu kepimpinan, cemerlang dalam bidang agama, cemerlang dalam bidang agama, cemerlang dalam ilmu kepimpinan. Selepas zaman Sayyidina Ali, baru kita tengok bibit-bibit perpecahan. Umara dan ulama tidak terhimpun pada orang yang sama, tetapi kita memerlukan satu gabungan, bukan terus terpisah antara umara dan ulama. Zaman hari ini yang sangat mencabar, kita perlukan gabungan yang sangat erat antara kepimpinan umara dengan gabungan ulama, supaya pada akhirnya sekurang-kurangnya intipati yang pernah wujud dalam siasah Rasulullah pada zaman keemasan dan zaman Khulafa Ar-Rashidin boleh kita nikmati serba sedikit, walaupun tidak seperti zaman itu, untuk sekurang-kurangnya menumpang jalan dan barakah yang akan menatijahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini dapat terlibat dengan solat hajat, dapat terlibat pada waktu yang paling barakah, dapat mengambil manfaat daripada solat sunat rawatib yang paling tinggi nilainya. Solat sunat fajar yang dia akan dapat pahala
dunia dan seisinya, ad-dunya wa ma fiha. Sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud wa ma fiha itu adalah dia menjadi orang yang paling kaya pada waktu itu, pada waktu yang lain, orang lain tak dapat kekayaan itu. Hanya dengan bangun solat 2 rakaat. Kalau kita himpun di antara 24 jam, inilah waktu yang paling afdal yang Allah bagi kepada kita. Solat sunat nawafil, solat sunat tahajud yang paling tinggi nilainya, selesai, kita tunggu subuh, sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat nawafil yang paling tinggi, sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat rawatib yang paling tinggi, sembahyang sunat fajar. Dan kemudian ditambah pula dengan sembahyang fardu subuh secara berjemaah yang memiliki fadilat yang paling tinggi. Semua paling tinggi. Nawafil paling tinggi dalam tahajud. Solat sunat fajar paling tinggi. Waktunya singkat. Sekitar sebelum subuh. Sampailah kepada waktu ini. Tapi kita boleh dapat pelbagai manfaat dengan asbab rezeki yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. 2 waktu ini, selepas subuh dan selepas asar, Allah akan kurniakan rezeki rohani, Allah akan kurniakan rezeki jasmani. Kata para ulama, siapa yang tidur selepas subuh, nanti rezekinya dipatuk ayam. Apa maksudnya dulu? Orang-orang dulu kan sebut, jangan tidur lepas subuh, nanti rezeki kamu dipatuk ayam. Tapi saya ingat masa Fadilatul Syekh Nuruddin buat satu tamsilan mudah, yang tidur lepas subuh ni, kata dia, dibawa tamsilan yang paling mudah. Kalau kita tak ambil manfaat pada waktu yang barakah, kalau kita naik flight, menempuh perjalanan yang lebih daripada 9 jam, kita akan diberi makan untuk sekurang-kurangnya 2 kali. Dan makanan tu dah ready dah untuk kita. Ni ceritanya, tamsilannya betapa malaikat bawa rezeki depan mata kita dan kita tak tengok pun. Kita pun naik flight setelah 2 jam, dia bukakan kita punya tray dekat depan, dikejut kita. Bukan dia tak kejut kita, dia sampai kejut kita. Cik, waktu makan. Bukan kita tak ambil, dia sampai letakkan depan kita sekali. Dia cuma tanya, ayam ke? Ikan ke? Dia tanya dengan jemaah kita masa pergi haji dulu. Makcik, nak nasi lemak ke nak ayam? Makcik tu jawab, saya nak nasi lemak ayam. Mana ada? Itu nasi lemak ayam pergi kat warung, dia pergi order dalam flight, memang tak ada. Dia kata satu orang lagi, makcik nak nasi lemak ke? Makcik nak telur. Telur tu omelet tu lah. Makcik nak nasi lemak ke? Makcik nak telur. Saya nak nasi lemak telur. Memang tak dapat lah. Tu bukan warung. Dia order kat situ pula. Masa dia letak pada kita, dia letak pada masa itu, kita pun tidur. Dia kejut kita. Dia letakkan sampai dibuka. Orang lain sebelah makan dah sampai kenyang ni. Kita masih lena dengan tidur. Cukup masa, sampai satu masa, apa dia buat? Dia biar makanan itu? Tak, dia ambil semula, dia kemas balik, dia tutup lampu. Orang lain dah kekenyangan. Kita bangun tengah perjalanan, kita pun bangun mengadu dengan dia. Cik, saya lapar. Kata dia, boleh. Nanti tunggu next trip punya makan. Next trip punya makan lebih kurang sejam atau 2 jam sebelum landing, dia bagi kita sarapan pula. Makan lagi. Time tu kita tidur lagi. Pertama kita tidur dah terlepas dah. Kali kedua kita tidur, dia bagi lagi. Dia bagi lagi, kita tidur lagi. Sampailah sama, rutin yang sama. Akhirnya, orang lain landing dah kekenyangan, kita kelaparan. Adakah rezeki pada masa itu? Ini tamsilannya. Adakah rezeki pada masa itu tak ada di depan mata? Ada di depan mata. Tapi kita tak nak tengok. Sebab kita lebih sayangkan kelopak mata kita ni untuk ditutup. Tamsilan itu dibawakan betapa ada orang yang kadang-kadang dapat rezeki luar biasa pada satu ketika, kerana kata para ulama, ada orang yang tidak sudi untuk ambil rezeki yang telah diberikan oleh para malaikat. Termasuklah rezeki yang hari ini kita dapat, rezeki untuk hadir, rezeki untuk sama-sama terlibat dalam jamaah pada pagi ini, dan rezeki kita berada di tempat yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifirnya mudah. Nak supaya Allah nampak kita, cinta kepada kita. Kalau kita selalu berada di tempat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah, harapan kita satu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, menghadiahkan kecintaan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan kemudian, sebelum saya tutup, saya diberi masa 30 minit. Jadi daripada kisah yang pertama tadi, kita kongsikan kesedihan para sahabat tak dapat menyertai jihad fi sabilillah. Kisah yang kedua berkaitan tentang halaf al-fudul, Nabi menyertai satu perarakan menuntut keadilan. Dan juga pembahagian kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada setiap saat yang diberikan.
Dan yang terakhir pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita pertemuan masa yang barakah. Ada jangka masa pendek, ada jangka masa sederhana, ada jangka masa panjang. Pertama, jangka masa pendek ini, pada setiap kali kita dapat rezeki bertemu pada waktu solat. Ni subuh, alhamdulillah. Semalam waktu Isyak kita dapat sama-sama. Pagi ini alhamdulillah Allah masih izinkan untuk kita jumpa waktu subuh. Nanti kita buat aktiviti sepanjang hari ini, jumpa lagi waktu zuhur. Setiap kali kita dapat jumpa waktu-waktu solat ini, adanya tawaran keampunan dari Allah pada setiap berlakunya pertemuan waktu solat itu. Kerana pada akhirnya, kita pun tak tahu besok umur kita berhenti antara waktu solat yang mana kita tak tahu. Kita meninggal ni antara subuh dengan zuhur ke asar, atau asar ke maghrib, atau maghrib ke isyak, kita tak tahu. Sebab 3 soalan ni kita tak dapat jawapan, melainkan kalau kita sendiri dah menghadapi situasi ini dan kita takkan boleh kongsi dengan orang lain. Pertama, kita meninggal bila? Yang kedua, kita meninggal dekat mana? Meninggal dalam masjid, meninggal tengah bawa kereta, meninggal dekat hospital, meninggal dekat pejabat, meninggal tengah makan, meninggal tengah bersukan. Tak tahu. Kita tak tahu kita meninggal dekat mana. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu besok di bumi manakah kamu akan dimatikan oleh Allah. Dan yang ketiga, kamu tak tahu, kita tak akan tahu kita meninggal macam mana. Bila meninggalnya, dekat mana kita meninggal, macam mana kita meninggal, kita tak tahu. Kalaupun kita dapat jawapan ini, kita tak akan boleh kongsi dengan orang lain. Sebab mati cuma sekali, bukan mati 2 kali. Kalau mati 2 kali, apa maksud menjadi rahsia di sisi Allah? Tak ada menjadi rahsia di sisi Allah. Mati itu kekal sekali. Satu-satunya pengalaman yang kita tak akan boleh kongsi dengan orang lain. Satu, tentang waktu solat. Yang kedua, jarak masa yang sederhana. Pada setiap kali kita dapat dipertemukan oleh Allah dengan Jumaat. Jumaat ke Jumaat. Minggu lepas jumpa Jumaat. Minggu depan jumpa Jumaat lagi. Alhamdulillah. Jumpa lagi Jumaat. Alhamdulillah. Setiap kali berlaku pertemuan jumpa Jumaat, ada keberkatannya. Dan ada tawaran keampunan dari Allah. Dan yang paling tinggi, apabila yang paling panjang dan barakah adalah setiap kali kita dapat jumpa Ramadan, dan Allah bagi kita jumpa Ramadan sekali lagi. Jarak masa pendek, jarak masa sederhana, dan jarak masa yang panjang. Kita jumpa Ramadan tak lama dah ni. 22 Disember tahun ini dah masuk 1 Rejab dah. Tempat kita ni berjalan maulid. Selagi tak jumpa Rejab, maulid. Nanti gabung maulid dan Isra' Mi'raj. Pening berceramah. Isi banyak betul. Maulid dan Isra' Mi'raj. Ustaz, bawakan maulid dan Isra' Mi'raj, bawakan detail lepas maghrib. Pening juga kita. Jamuan lepas isyak. Itu paling pentingnya. Jadi antara maulid terus nanti sampailah bulan Rejab. Isra' Mi'raj pula. Tahun ni Johor paling best. Sebab JDT ni dia luar biasa buat maulid. Tahun ni saya ingat masuk nisfu Sya'ban. Pening juga kita. Ustaz, kita gabung 3. Maulid, Isra' Mi'raj, nisfu Sya'ban. Pengsan kita. Sedangkan, tapi kita ambil manfaat dan positifnya. Bagusnya orang kita ni, dia sentiasa bawa semangat maulid ni sampailah ke bulan Sya'ban. Itu luar biasa JDT ni. Maulid ni orang tahu meriahnya daripada sekecil-kecil tempat sampailah ke skala yang besar. Semuanya bertitik tolak daripada asbab menghidupkan jiwa kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru itu, pada setiap kali kita dapat dipertemukan pada waktu-waktu ini, maka kita mengembalikan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita dapat sujud kembali. Bersyukurnya kita dapat dipertemukan waktu-waktu sebegini. Dan supaya kita mengharapkan nilai keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tutup dengan satu hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Abdi, in da'autani wa rajautani, wahai hambaku, kalau engkau datang kepada aku dengan mengharap kepada aku supaya aku berikan keampunan kepada kamu, walaupun engkau bawa dosa setinggi langit, aku akan berikan keampunan, kata Allah, fala ubali, aku tak peduli dosa kamu banyak macam mana pun walau setinggi langit. 1. Nombor 2, Allah kata, in da'autani wa rajautani, kau berdoa dengan aku, mengharap kepada aku walaupun bawa dosa sehamparan di atas muka bumi. Siapa orang yang mempunyai dosa sebanyak itu datang kepada aku, kata Allah,
aku tak peduli, aku nak beri keampunan. Dan yang ketiga kata Allah, dibawa dosa sehampar di muka bumi, dibawa dosa setinggi langit, dalam keadaan dia tidak pernah mensyirikkan aku nak beri keampunan kepada dia, kata Allah, fala ubali. Baiknya Allah dengan kita, bawalah macam mana dosa sekalipun, Allah akan berikan keampunan selagi mana harapan kita masih dia letakkan kepada yang memberi harapan dalam hidup kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita dengan tidak pernah tengok sejarah hidup kita macam mana, dan Allah tutup rapat-rapat segala aib dalam hidup kita untuk Allah beri keampunan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pagi ini kita sama-sama dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita datang ke masjid menghidupkan majlis pada pagi ini dengan kehadiran para pimpinan, mudah-mudahan menambahkan barakah, mudah-mudahan menambahkan hubungan baik silaturahim sesama kita, dan akan membuka jalan keberkatan berpanjangan dalam pengimarahan hidup kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Moga-moga pihak ahli jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus daripada semalam dan keseluruhannya menganjurkan program Semarak Subuh pada pagi ini, moga-moga Allah angkat darjat mereka, Allah ampun dosa mereka, Allah berkati keluarga mereka, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini, langkah kaki kita diangkat darjat di sisi Allah, diampunkan dosa, diberikan rahmat, dinaungi keluarga kita dengan naungan sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Dan moga-moga setiap kali kita dapat manfaat pada program Semarak Subuh, kita doa pada Allah supaya kita kekal menjadi orang yang istiqamah untuk menghidupkan solat subuh pada pagi yang barakah ini. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana qulubana fi futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا كما ترزق البغث، اللهم ارزقنا كما ترزق البغث، اللهم ارزقنا كما ترزق البغث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. هذا وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah, Pengerusi Jabatan Kuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk Yahya bin Jaafar, Ahli Majlis Zon Bandar Baru Oda. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Burhanuddin bin Haji Tiba, Pengerusi Masjid Jami' Bandar Baru Oda. Seterusnya ketua-ketua jabatan, barisan pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, serta seluruh hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di Masjid Jami' Bandar Baru Oda bersempena dengan program Semarak Subuh macam Jumaat perdana di bawah program Jelajah Orang Johor Don Lakin 2025. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman di atas penyampaian tazkirah itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi penyerahan bantuan insentif. Dijemput Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah diiringi Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad untuk menyempurnakan acara. Dipersilakan. Dijemput pegawai daerah bersama. Baiklah, dijemput Tuan Haji Radin Ghani, Pengerusi Surau Jumaat Taman Skudai Kanan.
Seterusnya dipersilakan pula Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Burhanuddin bin Haji Tiba untuk menerima sumbangan program infak Jumaat. Jadi untuk makluman hadirin sekalian, bermula dari minggu lepas hingga ke akhir tahun ini, Kerajaan Negeri telah dan akan memberi sumbangan sebanyak RM1,000 kepada masjid dan surau yang terlibat pada setiap minggu, insya-Allah. Seterusnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Burhanuddin bin Haji Tiba untuk menerima sumbangan pembangunan masjid daripada Pejabat Menteri Besar Johor sebanyak RM100,000. Dipersilakan. Seterusnya, sebagai simbol sokongan dan solidariti kepada saudara Islam kita di Palestin, dipersilakan Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah untuk menjayakan gimmick Mafla Pray for Palestine. Dipersilakan. Seterusnya dijemput Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Burhanuddin bin Haji Tiba untuk menyerahkan sumbangan Palestin Masjid Jami' Bandar Baru Uda kepada Tabung Palestin Johor sebanyak RM18,300 kepada Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah dan Dif kehormat di atas kesudian menyempurnakan acara itu tadi. Terima kasih diucapkan. Jadi hadirin sekalian, insya-Allah kita teruskan dengan sesi bergambar. Jadi boleh fokus kepada kameraman di atas mimbar. Boleh betulkan kedudukan, kita sama-sama bergambar. Berdiri. Mohon jasa baik untuk hadirin berdiri untuk kita bergambar bersama-sama, insya-Allah. Silakan. Muslimat pun dijemput berdiri juga, boleh. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian. Teruskan dengan selawat dan bersalam-salaman. Dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhu al-budur مثل حسنك ما رأينا
قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hadirin sekalian dipersilakan untuk sarapan di kemah yang disediakan. Untuk makluman, untuk jemaah lelaki boleh bersarapan di bahagian kemah di bawah di perkarangan masjid, dan untuk muslimat boleh bersarapan di bahagian ruang legar aras 1 di belakang masjid. Dipersilakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.